Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukazzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Infitar, bermula daripada ayat yang pertama berakhir pada ayat yang ke-19, yang bermaksud apabila langit telah terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh bertaburan dan apabila lautan dijadikan bergelora dan apabila kubur-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa-apa yang telah dilakukan di dunia dan apa-apa yang telah dilalaikan olehnya. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu sehingga berbuat derhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa sahaja dia kehendaki dia menyusun tubuhmu. Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi setiap pekerjaan-pekerjaan yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat segala amal perbuatan-perbuatan. Mereka mengetahui apa-apa sahaja yang kamu lakukan. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti akan benar-benar berada dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Dan sesungguhnya orang yang derhaka akan benar-benar berada di dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan dan mereka tidak mungkin keluar daripada neraka itu. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ia adalah hari ketika tiada sesiapa pun yang mampu menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur
ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan empat lagi, insya Allah kita terus menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kepada kita nikmat yang banyak. Ada orang yang tidur terus tidur, tak bangun-bangun. Kita tidur dan dapat bangun. Kita celik mata dapat melihat. Telinga kita boleh mendengar. Kaki kita boleh berjalan. Mulut kita boleh berkata-kata. Akal fikiran kita masih lagi sioman. Nikmat yang sebegitu banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tahsuha. Kata Allah, kalau kamu nak hitung nikmat aku atas kamu, nescaya kamu tidak akan dapat menghitung. Apatah lagi untuk membalas. Dan alhamdulillah kita dapat mulakan kehidupan kita dengan permulaan yang baik. InsyaAllah hari ini kita bersujud makmurkan masjid-masjid Allah, menunaikan solat secara berjamaah. Kita duduk dalam majlis-majlis ilmu, mendengar peringatan, kuliah ataupun tazkirah berdasarkan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Allah kata, dan berilah peringatan. Allah suruh kita ni beri peringatan. Sama ada kita menjadi orang yang mendengar peringatan ataupun kita ni orang yang memberi peringatan. Dua-duanya baik. Sama ada yang sanggup menerima peringatan ataupun yang memberi peringatan, kedua-duanya baik. Dan dua-duanya insya-Allah mendatangkan manfaat kebaikan. Untuk itu kita dapat lagi insya-Allah berkuliah. Maka seperti mana biasa, saya akan memilih beberapa ayat daripada ayat Al-Quran untuk kita renungi, kerana cerita yang terkandung dalam Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi hiya lillati hiya aqwam. Kata Allah, sesungguhnya Al-Quran ini merupakan petunjuk yang paling lurus. Al-Quran ini, kata Allah, merupakan petunjuk yang paling betul yang kita nak dengar bagi kita orang Islam, khususnya dalam suasana kita masih lagi meraihkan hari kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi malam tadi saya berada di Melaka. Malam ni mungkin ditangkap dan sebagainya. Begitulah tuan-tuan. Sekejap, rasa minggu lepas dah datang, hari ni dah datang balik. Cepatnya masa. Itu yang saya sebut kepada tuan-tuan pada minggu lepas. Masa ini saya kata Allah Ta'ala ciptakan tidak dapat dilihat dengan mata, tidak dapat disentuh dengan tangan. Api kita boleh sentuh dengan tangan, dapat lihat dengan mata, tapi tak nampak. Dia punya nampak, tapi begitulah sifat api. Air kita boleh sentuh dengan tangan, boleh lihat dengan mata, boleh minum. Tetapi masa ni kurniaan Allah yang kita tidak dapat lihat dengan mata. Sebab itu kadang-kadang masa ni bila dihabis sehari demi sehari, orang tidak ambil kisah kerana benda yang tak nampak. Sebegitu juga usia kita. Tapi hakikatnya sebenarnya masa itulah modal. Dengan adanya masa itu kita masih lagi boleh beramal dan beramal. Tapi bila masa dah habis, maka kita tak boleh lagi nak beramal. Seperti mana kita sembahyang, kita baca Quran dan sebagainya. Bila masa tamat, habislah, kita tak ada lagi. Maka sebegitulah kehidupan manusia ni. Hari ni ada kematian. Semalam pun ada kematian sepupu saya meninggal dunia. Jadi saya cerita tentang kematian malam tadi, petang tadi, malam, turut-turut hari-hari ada orang mati. Maka kematian itu sebenarnya berdasarkan kepada, ada orang kata mati dia mengejut, Ustaz. Mati manusia ni mengejut. Tak. Sebenarnya setiap daripada kita ini dihantar surat amaran dalam kitab Air Mata Mahsyar. Semua kita ni ada surat amaran. Cuma kita perasan dengan tidak perasan.
bahawa kematian seorang jiran tetangga kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, itu adalah merupakan surat amaran Allah kepada kita, mengisahkan seorang yang kaya raya di Madinah, uban dia tumbuh selai sahaja di kepala dia, lalu dia meninggalkan istana dia, duduk beribadah kepada Allah. Sehingga disebut dalam sepotong hadis lain, siapa yang usia dia 40 tahun tetapi amal kebaikan dia tidak lebih banyak daripada amal kejahatan dia, ketahuilah bahawa sesungguhnya dia telah menjadi tawanan iblis laknatullah. Cuma manusia meninggal dunia, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, orang sayang Nabi. Macam-macam keadaan manusia ni, kalau tuan-tuan pandang, dia perhati, dia meninggal dunia, bagai macam keadaan dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia meninggal dunia, kalau tuan-tuan perhati, Sayyidina Umar kata, siapa yang mengatakan Muhammad itu telah mati, aku pancung kepala dia. Kerana sayangnya Sayyidina Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mahu Nabi wafat, kan? Lalu Sayyidina Umar membaca, Sayyidina Abu Bakar membacakan sepotong ayat, siapa yang menyembah manusia, manusia akan mati, tetapi siapa yang menyembah Allah, Allah hidup kekal selamanya. Maknanya ada orang mati ni, tuan-tuan, orang ambil tak kisah. Ada orang ambil tak kisah sahaja. Tapi setengah orang ada yang meninggal dunia, orang rasa sedih sangat, mayang pun ramai, menyembahyangkan, mengiringkan dia ke kubur. Kalau almarhum Haruddin tu meninggal dunia, tak tahulah berapa juta yang sembahyangkan dia. Jadi itulah disebut kita ni kena jadi orang yang datang kat dunia memberi manfaat kepada orang lain, supaya kematian kita itu orang rasa kehilangan sangat-sangat. Rasa hilang kita, maknanya baiknya kita itu tadi. Tadi dekat TV tuan-tuan saya lihat dua perkara tadi kan. Yang pertama, penyesalan, dua penyesalan. Di antaranya kata orang lelaki yang tidak mahu pergi masjid, tapi tiba-tiba bila dia menjadi jenazah, dia duduk di saf yang paling depan imam tu tadi. Memang kenyataan itu berlaku dengan mata kepala saya semalam. Umur dah 70-80 tahun, tak nak pergi masjid, tiba-tiba duduk di saf yang paling hadapan sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, orang perempuan yang tidak mahu tutup aurat, kata dia. Yang tidak mahu tutup aurat, tapi setelah mati dia dikapan, tutup semua sekali aurat dia. Dua perkara yang membawa kepada apa yang disebut dalam skrin TV tuan-tuan saya sempat menyeling. Itulah kehidupan. Tapi hidup kita ni Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Maka kita disuruh jadi orang yang sentiasa baik. Apa kata Allah dalam ayat daripada surah Al-Infitar? Allah kata apabila langit telah terbelah. Bila langit kiamat berlaku, langit terbelah. Bila terbelah maka jatuh berguguran apa yang duduk dalam jatuh. Dan apabila bintang-bintang jatuh bertaburan, itu kiamat. Dalam ayat yang lain, dalam surah Kahfi, bermula daripada ayat 45, ada sehinggalah ayat ke-49, Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang sekitar 5 fasah kehidupan manusia. Al-malu wal-banuna zinatul hayatud dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawab. Allah kata harta dan anak-anak Allah mulakan sebagai perhiasan, tapi amal baik yang berterusan lebih baik menjadi harapan-harapan bagimu. Ayat yang ke-45. Ayat yang ke-46 Allah kata, dan ingatlah pada hari ketika kami menerbangkan gunung-gunung. Kami terbangkan gunung. Kiamat ni gunung terbang, tercabut gunung, terbangkan gunung. Dan saya kamu lihat bumi jadi rata, dan kami tak tinggalkan walau seorang dari kalangan kamu. Semuanya mati, semuanya akan mati, tak ada seorang pun. Pasal yang kedua. Pasal yang ketiga kata Allah, kamu akan datang kepada kami secara berbaris-baris.
datang berbaris-baris beradab kepada Tuhan kami, berbaris-baris datang beradab untuk menerima buku-buku catatan amal, balasan dan sebagainya. Lalu pada ketika itu pasal yang keempat kata Allah, kamu menyangka bahawa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit bagi memenuhi segala perjanjian kamu. Pasal yang keempat, kamu ingat kami tak letakkan kamu waktu berbangkit untuk benarkan perjanjian kamu. Pasal yang kelima kata Allah, kami letakkan kepada kamu buku catatan amalmu. Lalu saat itu kata Allah, ayat ke-49 dari surah Kahfi, kamu akan dapati orang menyumpah diri mereka sendiri, aduhai celaka aku, kitab apa ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis, semuanya terakam apa yang kita lakukan di atas muka bumi di tanah. Sebab itu Quran ni dia cukup hebat bagi kita yang nak merenung Al-Quran. Saya semalam berada di Melaka, lalu saya cakap dengan orang dalam suasana orang hiruk pikuk nak menjadi ketua menteri Melaka. Saya kata marilah kita cari jawatan yang kita boleh dapat, benda yang kita boleh dapat. Kerana ketua menteri Melaka ni saya kata hanya seorang aja. Seorang aja. Jadi tengok muka kita ni agak-agak ada harapan tak? Kalau tak ada harapan, punah harapan, lebih baik kita cari yang kita boleh dapat. Kerana ketua menteri Melaka seorang, saya kata. Tapi syurga semua orang boleh dapat. Sama ada dia orang kaya, sama ada dia orang miskin, sama ada dia orang tua, sama ada dia orang muda, orang yang jawatan tinggi, jawatan rendah, Melayu, Jawa dan sebagainya, semua boleh dapat. Yang penting kata Nabi, if'alil khair, buat benda-benda yang baik. Lalu dalam ramai-ramai itu, sebelum tu saya ceramah di satu masjid. Semalam jumpa dia punya pengurusi. Dia kata, Ustaz, ada pengurusi ini lain komplain Ustaz. Saya pun senyumlah. Lalu saya tanya kepada, heran Ustaz, manusia ni macam mana orang kita Melayu ni Ustaz? Saya kata, awak heran apa? Awak heran apa? Masa Nabi bawa kerja Islam, Nabi nyampaikan Islam, saya kata, yang menentang Nabi ni orang Bugis ke orang Perancis? Orang Bugis ke orang Perancis? Dia kata orang Arab Ustaz. Tahu pun awak. Hari ni kalau di Malaysia kita ajak orang kepada Islam yang benci nama dia orang Melayu, saya tak pelik, saya tak heran. Sama juga tuan-tuan ingat dulu saya kata ada orang cerita tentang orang Melayu ni berpecah belah. Orang Melayu sahaja pecah belah ke? Jawabnya tidak. Orang Arab pun pecah belah. Zaman Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Khabir, bapa yang sama, bergaduh, bermusuh antara satu sama lain. Zaman Nabi Yusuf, adik-beradik Nabi Yusuf berhasad dengki. Kan? Bangsa Arab Quraisy, bangsa Arab bergaduh, Aus dan Hazrat. Aus dan Hazrat bergaduh beratus tahun lamanya. Ingat tak tuan-tuan? Nabi menyatu padukan mereka yang bergaduh, bermusuh antara satu sama lain. Orang Arab pun bergaduh, bukan orang Melayu sahaja bergaduh. Namun Allah dah taklah sebut dah dalam surah Toha ayat 1, 2, 3, 1, 2, 4. Allah kisahkan kisah Nabi Adam alaihissalam, bapa kita dulu. Turunlah kamu bersama-sama ke dunia ni, kata Allah, nanti sebahagian kamu akan jadi musuh kepada sebahagian yang lain. Dan Allah juga beri jawapan. Maka apabila turun kitab pengajaran Allah, iaitu kitab Al-Quran, barang siapa yang mengikut petunjuk Quran, dia akan menghadapi kehidupan yang baik. Tapi bila siapa yang tak nak ikut ajaran Quran, kami bangkitkan di besok pada dia akan jalani hidup yang sempit. Kami bangkitkan di besok pada hari akhirat dalam keadaan mata dia buta. Lalu mereka bertanya, kenapa Allah jadikan aku mata buta? Dulu aku boleh melihat, sekarang ni kenapa aku tak boleh lihat? Allah kata, sebegitulah kamu datangnya petunjuk ajaran aku, Quran, kamu tak ambil kisah. Ini hebatnya Al-Quran ni tuan-tuan. Hebatnya Quran. Sebab itu saya cakap dengan orang, Rasulullah SAW ini dia datang kepada kita. Kalau nak ajar sembahyang sahaja, nak ngajar puasa sahaja, nak ngajar tentang haji sahaja, nak ajar tentang zakat sahaja, saya ingat 3 bulan cukup kot agaknya.
3 bulan cukuplah agaknya. Nak jabat semayang, puasa, haji, zakat, 3 bulan cukup saya rasa. Tapi kenapa Rasulullah didatangkan sekitar lebih kurang 23 tahun lamanya? Kenapa 23 tahun tu? Nak ajarkan kepada kita bahawa cara hidup Rasulullah, kehidupan Rasulullah itu penuh dengan pengajaran. Bagaimana dia menjadi seorang pemimpin, bagaimana dia menjadi seorang sahabat, bagaimana dia menjadi seorang ketua negara, bagaimana dia menjadi seorang bapa, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak kecil, sebagai seorang peniaga. Itu sepatutnya kita ambil. Dia nak ngajar kita bagaimana berakhlak, bagaimana nak berpolitik, bagaimana. Kan? Itu cerita sebenarnya kalau kita faham. Sebab itu selama sekitar 23 tahun lamanya tuan-tuan. Satu. Yang kedua, kalau kita melihat setelah Rasulullah wafat, siapa yang mengurus jenazah Rasulullah? Sayyidina Ali, orang yang mengurus jenazah Rasulullah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman duduk di satu balai yang dinamakan Balai Bani Safifah. Nak bincang siapakah orang yang paling layak menggantikan tempat Nabi untuk menjadi ketua pemimpin negara. Maka di situ para alim ulama mengambil iktibar pengajaran bahawa menguruskan jenazah ini wajib, fardu kifayah, wajib, penting menguruskan jenazah. Tetapi memilih pemimpin untuk memimpin orang yang hidup jauh lebih penting. Sebab pemimpin ini diibaratkan seperti mana driver bas. Driver ni penting. Selain daripada bas penting, maka driver penting. Kalau drivernya mata buta, maka kelongkang kita jadinya. Maka sebegitulah driver yang nak pilih kita, yang kita nak ikut pemimpin ialah pemimpin yang tahu pahala, dosa, halal, haram, syurga, neraka, dia faham. Barulah kita selamat. Kalau tak, dunia aja, akhirat kelongkop. Tu keadaan tu kita ambil faham. Maka kata Allah, dan apabila lautan bergelora dan apabila kubur-kuburan dibongkar, maka setiap orang akan tahu apa yang telah dia buat dulu. Ni perangai kita, tuan-tuan. Kita buat benda seminggu kita dah lupa dah. Apa yang kita buat minggu lepas, apa yang kita lakukan 2 hari lepas, 3 hari lepas, kita tak ingat. Tapi Allah Ta'ala tahu. Mahai manusia, Allah Ta'ala tanya, setiap orang akan mengetahui apa yang telah dilakukan, kata Allah nanti. Dan apa yang telah Allah bila dipamerkan buku-buku catatan amal ni, Allah Ta'ala tanya manusia, wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu ni sebenarnya, sampai kamu boleh buat derhaka kepada Tuhan kamu ni, yang kamu tak semayang, tak puasa, tak baca Quran, tak tutup aurat, tak semua. Apa sebab yang menyebabkan kamu ni menderhaka kepada Tuhan kamu? Dengan nikmat yang Allah bagi sebegitu banyak, kebaikan yang Allah bagi begitu banyak, apa benda yang menyebabkan kamu boleh, orang kata, kurang hajar dengan Tuhan, kau boleh melawan dengan Tuhan? Apa benda dia sebabkan kamu boleh buat derhaka kepada Tuhan kamu? Kata Allah, yang telah menciptakan kamu, dan lalu dia menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Susunan tubuh kita ni seimbang, cantiknya, indahnya kalau kita pandang dan perhati. Mulut kita, hidung kita, telinga kita dan sebagainya, tuan-tuan. Wahai manusia, kata Allah, kemudian dalam bentuk apa saja dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Sekali-kali kata Allah, jangan begitulah, janganlah macam tu. Dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kamu ni, janganlah dengan macam tu kamu boleh menderhaka Tuhan kamu. Dan sungguhnya bagi kamu ada malaikat, kata Allah. Bagi kita, setiap daripada kita ni ada malaikat. Kita nak habis kitab ni, insya-Allah kita sambung balik nanti kepada tajuk kitab baru, beriman pada malaikat pula. Sungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi setiap pekerjaan-pekerjaanmu, kata Allah. Dan yang mulia di sisi Allah, yang mencatat segala amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa-apa yang kamu lakukan. Dan sesungguhnya orang yang berbakti, masa hidup di dunia ni dia buat benda-benda baik, dia buat perkara-perkara yang baik. Orang yang berbakti, kata Allah, benar-benar akan berada dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan. Dan sesungguhnya orang yang derhaka, sebaliknya orang yang tak ikut ajaran Allah,
ajaran Islam, suruhan Allah dia tak ikut, maka orang ini benar-benar akan berada di dalam neraka. Ni Allah khabarkan kepada kita. Allah beritahu kepada kita sebegitu, kan? Maka mereka akan masuk ke dalamnya pada hari pembalasan dan mereka tidak mungkin keluar daripada neraka itu. Itu yang saya cakap kepada tuan-tuan minggu lepas, bahawa cerita dunia adalah cerita yang berakhir. Seperti mana kita tengok drama, bila kita tengok cerita Laksmana Doremi, Laksmana Bujang Lapuk, apa semua sekali tu, cerita yang akan berakhir. Maka sebegitu juga cerita hidup kita merupakan cerita yang akan berakhir. Tapi cerita akhirat ialah cerita yang kekal abadi. Kalau masuk syurga, alhamdulillah, selamatlah kita, tuan-tuan. Tapi kalau dihumban masuk neraka, aduh. Dan tahukah kamu, Allah kata, tahu tak kamu apakah hari pembalasan itu? Sengaja Allah Ta'ala tanya 2 kali. Tahukah kamu apakah hari pembalasan tu? Kali yang kedua Allah tak suruh kita jawab. Kalau kita jawab, merapu nanti. Kalau kita jawab, merapu ikut kepala otak kita. Lalu Allah beritahu, hari pembalasan itu, kata Allah, ialah satu hari seseorang takkan boleh tolong orang lain. Satu hari yang seorang takkan boleh bantu orang lain, kata Allah. Itu peringatan daripada surah Al-Infitar. Daripada hadis Nabi ni, dia pendek. Saya tak bacakan hadis ni, saya baca ringkas sahaja daripada maksud hadis ini. Berapa suruhan Nabi SAW kepada kita? Ada beberapa suruhan Nabi kepada kita. Yang pertama, kata Nabi, wahai sekalian umat manusia, janganlah engkau menjadi orang yang suka mengetepikan taubat. Maknanya, tuan-tuan, usia macam kita ini mesti banyak bertaubat, hari-hari mau taubat, bukan hari-hari mau tahu buat. Hari-hari mau bertaubat, kan? Yang lebih baik, kalau baik pun kita jumpa orang, hari-hari minta maaf dengan orang. Tapi kalau kita tak pernah buat, tiba-tiba buat, orang kata kita ni buang tabiat, kan? Hari habis aja petang jumpa lelaki, saya minta maaf hari ni bang, salah silap saja. Besok lagi, bang minta maaf, kan? Sebab kita ni memang ada dosa. Tuan-tuan bacalah dalam kitab Air Mata Mahsyar, dia mengisahkan Nabi Adam pun terkhilaf, termakan buah yang diharamkan oleh Allah. Tetapi bagaimana dia bertaubat? Khabarnya separuh daripada usia Nabi Adam AS dia gunakan untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi ajar kita, jangan kita jadi orang yang suka mengetepikan taubat. Maknanya tak mahu bertaubat. Kita kena bertaubat. Nabi suruh kita gitu. Hari-hari beristighfar dalam keadaan kita sedar kesalahan, dosa yang kita buat. Kerana Allah Ta'ala suka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kedua, kata Nabi, jangan kamu menjadi orang yang panjang angan-angan nak masuk syurga Allah. Mana nak mati besok, nak ke mana? Syurga, ustaz. Syurga mana? Jannatul Firdaus. Tapi amal tak ada. Macam tuan-tuan nak pergi masjid lah, nak pergi masjid tapi tak melangkah, mana kan sampai? Yang melangkah pun kadang-kadang sampai warung. Yang tak melangkah, yang melangkah ni pun kadang-kadang tak sampai. Tapi iman, tuan-tuan, betul lah tidak boleh diwarisi. Saya berceramah baru ni di satu tempat, tuan-tuan, saya tak sebut kat mana. Sebelum saya ceramah tu, saya datang dulu, saya pusing awal. Nak ceramah maulid, nak ceramah maulid, datang awal. Tengok dekat masjid tu, surau tu tak ada orang. Tak ada orang. Ada 2 orang aja. Seorang tengah sapu sampah, seorang lagi tengah buat apa, duduk dekat depan tengok je. Jadi bila tak ada orang, saya masuk terus berjalan, bawa kereta pusing kampung. Tengok rumah kampung. Rumah dalam tu, ya Allah, gede-gede. Besar-besar rumahnya, penuh rumah.
penuh rumah, banyaknya rumah dekat belakang-belakang tu. Dalam hati saya, suraunya siji, satu aja surau. Jadi yang saya nampak lah, jadi dah masuk sampai ke dalam, saya patah balik. Azan berkumandang, nak ceramah maulid tu, azan berkumandang, dekat surau tu 2 orang aja ada. Dah azan tu, dalam hati saya ada potensi aku ceramah ni 5 orang aja datang. Nasib baik tuan-tuan, dia ada import anak-anak pelajar-pelajar sekolah tahfiz untuk duduk datang. Sedihnya hari ni tuan, nak mak cakap tuan, walaupun diuji sebegitu masjid dan surau, tetap juga tak ramai orang. Kenapa jadi begitu tuan? Entahlah tuan. Ada keadaan dia tadi. Setengah masjid ramai. Saya boleh sebut kepada tuan-tuan masjid-masjid yang ramai-ramai jamaah dia. Kan? Masjid tuan-tuan ni kita tak nafikanlah kan. Alhamdulillah lah tuan. Masjid kalau dekat Batu Pahat, Masjid Jami' Mampan. Ngala ke Melaka, saya pergi berapa kali ni tuan, penuh. Tapi setengah tempat dekat negeri Pasir Berdengung. Negeri Pasir Berdengung. Itu yang masih lagi timbul persoalan. Orang luar tak boleh kuliah ustaz, orang luar tak boleh kuliah, tak boleh merentah daerah kuliah. Macam mana tak boleh, saya kata. Merentah negeri boleh, merentah daerah boleh, merentah negara boleh. Macam mana merentah masjid boleh tak boleh? Sendiri mau fikirlah tuan-tuan. Wallahualam. Yang ketiga, jangan kamu mengharapkan berangan-angan untuk nak masuk syurga Allah tapi tak beramal. Yang ketiga kata Nabi, kamu yang ni aku takut ni. Yang ni takut sikit. Jangan kamu kata Nabi menjadi orang yang kata-kata dia macam orang yang abid. Hebat ibadat ni. Konon-konon kaki ibadat dan sebagainya. Tapi perangai dia, perangai orang munafik. Lain yang dia bercakap, lain yang dia buat. Yang ketiga, jangan kamu jadi orang yang bercakap macam orang yang abid. Kaki ibadat, kuat ibadat dan sebagainya. Tapi perangai macam orang munafik. Yang ni takut sikit. Sebab Allah beri ancam. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang ketiga, di mana mereka tak pernah cukup dan mereka tak dapat satu benda, mereka tidak pernah sabar. Orang munafik ni sabarlah. Ada orang tak dapat jadi ketua menteri je. Ada orang tak sabar kadang-kadang. Dia menyuruh orang buat baik, orang munafik ni, tapi dia sendiri tak buat. Dia melarang orang buat jahat, jangan buat jahat, tapi dia sendiri buat. Jadi pula timah pula. Harap dia jadi timah. Harap baru, jenis jenama baru, timah pula. Kan, siapa tukar tuan? Apalah perangai tuan. Pandainya tak pandai dia tukar di sebalik nama ni tuan. Sekarang banyak begitu tuan, pakai nama tu Allah kita dengar Safi, Sofi dan sebagainya. Nama rupanya di sebaliknya kita tak sedar. Tetapi di sini tidak berhenti. Dia mengasihi orang soleh. Dia kata dia sayang orang alim. Saya ni ustaz, sayang orang alim. Kan? Sayang orang alim, saya suka. Bila pengurusi masjid, dia ada 2 masjid. Dekat situ ada 2 masjid dekat-dekat. Satu masjid lama, satu masjid baru. Pengurusi buat masjid lama tu buat majlis maulid. Pengurusi masjid baru tu datang, tapi tak masuk. Dia masuk singgah, sap, dengar, dia balik terus. Malam tadi kawan tu beritahu, dia warning orang luar datang ceramah kat masjid. Apa pasal? Ini kan peliknya tuan. Aku peliknya manusia ni kalau nak fikir tuan. Ini perangai manusia. Dia tak suka kita buat beragama ni, pendidikan agama. Tu yang saya cakap tadi. Jangan pelik. Kenapa? Memang ada jenis manusia begitu. Mulut dia kata sayang Islam, suka Islam, tapi belakang dia, dia menjadi orang yang paling kuat menentang Islam. Ni jenis spesies orang munafik ni. Bukan zaman sekarang jadi berlaku. Zaman Nabi dulu dah berlaku tuan-tuan. Bila Abdullah bin Ubay bin Salul dikatakan ketua kumpulan munafik. Kan pada ketika itu. Harap-harap tak adalah dekat masjid tuan-tuan ni.
Tak adalah kat masjid tuan-tuan ni, harap-harap tak adalah kan. Seterusnya, dia kata dia sayang orang saleh, tapi dia tak nak duduk bersama dengan orang yang soleh. Dia tidak mahu bersama mereka. Dia benci orang munafik, tapi sebenarnya dia munafik, kata Nabi. Benarnya dia munafik. Dia termasuk dari kalangan mereka. Dan dia mengatakan dia tak buat. Dia melakukan hal yang tidak disuruh. Dia meminta kesetiaan, tapi dia sendiri tidak setia. Ini orang munafik. Dia minta setialah. Rupa dia sendiri pun tidak setia. Wallahu a'lam. Baru kita nak start. Tadi mukadimah. Tuan-tuan pun dah tak buka kitab. Dah hafal semua sekali dah. Tak apalah tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan dengar. Kan saya kata tak dapat banyak pun, dapat satu pun jadilah. Kan? Jadilah kita dapat satu. InsyaAllah kita menyambung kembali kuliah kita, pengajian kita pada muka surat 174. Pada yang keempat. Orang yang mengaku mengetahui ilmu, yang ini mengetahui ilmu yang hanya tertentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ulang sedikit tuan-tuan berkaitan. Yang ketiga, orang yang memutuskan hukum menurut yang lain daripada yang telah diturunkan oleh Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu kita lihat di antara tajuk yang telah kita baca tadi. Tetapi siapakah tagut itu berkaitan dengan orang yang merosakkan, menjadikan seorang, mengkafirkan tagut dan menentang sesiapa sahaja yang menyembah, memberi kesetiaan kepadanya. Maka pada yang keempat, orang yang mengaku mengetahui ilmu yang hanya tertentu kepada Allah, sebagaimana firman Allah, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibih ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasadah. Dan dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang gaib itu kecuali kepada rasul yang diredai. Tentang gaib ni Nabi pun tak tahu kecuali bila Nabi diberitahu. Bila Nabi diberitahu, maka dapatlah Nabi pengetahuan. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga, iaitu malaikat di muka bumi dan di belakangnya tadi. Seterusnya firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fi barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dari surah Al-An'am ayat 59. Dan pada sisi Allah sahaja kunci semua perkara-perkara yang gaib. Kita tak tahu. Perkara gaib ini, kalau ada orang mendakwa dia tahu, wallahualam, tapi yang kita belajar tak tahu, kecuali para nabi, para rasul yang Allah Ta'ala beritahu kepada mereka. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Banyak benda, ada benda yang kita tahu dan ada benda yang kita tak tahu. Bila berbual semalam dengan beberapa orang dekat masjid tu kan, perkara berkaitan dengan untungnya kita buat majlis ilmu ni ustaz. Dia kata duit masjid tu bertambah ustaz, mana datang tak tahulah. Lalu saya cakap dengan dia, kebaikan ini, saya semalam tanam pokok durian tuan-tuan. Sempat juga, dah tak sempat kuliah ni. Tak sempat sibuk pergi sekolah ni tak. Sempat juga tanam pokok durian musang king. Entah dapat makan entah tidak, tak tahu. Entah dapat makan entah tidak. Tengok mak mentua tu sibuk tanam musang king, aku pun sibuklah musang king tanamlah. Dapat ke tak dapat makan tak tahu. Tengok balik tu, tengok orang dicantas pokok ni. Saya kata sayang pokok ni dicantas. Pokok dah gemuk, apa saya dicantas-cantas? Dia kata ustaz, bila saya cantas pokok ni naik cepat ustaz, ke depan terus. Kemudian dia keluarkan dahan. Oh begitulah. Maka orang yang gunakan duit belanja pada jalan agama Allah, dia bukan apa-apa ke dana tuan. Kadang-kadang setengah-setengah. Masjid kan buat pertandingan, masjid mana duit banyak. Bukan program banyak. Ada masjid itu. Masjid tuan-tuan ni saya ucap tahniah lah tuan. Sekarang ni aku tengok kuliah tiap subuh dia ada dah. Ahad ada. Ada Isnin tak ada. Selasa ada. Rabu ada. Khamis ada kan. Jumaat, Sabtu penuh kuliah tuan. Tak lama lagi
2 bulan lagi ramai ustaz akan timbul dekat surau tuan-tuan, masjid tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan. Kalau belajar universiti 3 tahun dapat diploma, kan? 5 tahun tak ijazah. Betul tak betul? Saya ngajar sini aja saya ingat dah berapa kitab tuan. Kalau ikutkan logik tuan-tuan semua dah dapat ijazah dah ni. Kan? Wallahu a'lam tuan. Bolehlah sampaikan pula pada orang lain. Dengar ni sampaikan bertali arus. Maka di situ saya cakap dengan dia, awak cantas pokok dia bercambah, cukup dia bercambah. Sebegitu juga itu yang dinamakan istilahkan sebagai berkat tuan-tuan. Maka dan dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang berada di lautan. Hebatnya ilmu Allah. Kalaulah kita boleh mengiktiraf sebegitu ilmu Allah hebat, maka bagaimana kita boleh tidak mahu mengiktiraf hukum hakam Allah Ta'ala? Macam mana kita boleh iktiraf Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di daratan, apa yang berada di lautan, semuanya diketahui oleh Allah. Kita tak tahu tuan-tuan. Banyak benda banyak mana kita tak tahu. Tapi Allah setiap daun yang gugur itu dia mengetahui. Kan bagaimana hebatnya Allah. Maka bila Allah kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kala minallah. Orang lelaki mencuri, orang perempuan mencuri, potong tangan keduanya. Agak-agak sesuai tak? Agak-agak sesuai tak hukum tu dekat negara kita Malaysia ni? Nak tanya tuan-tuan, sesuai ke tak sesuai? Sesuai lah. Sesuai lah tu. Kalau lah kita tahu Allah Ta'ala mengetahui setiap perkara, tiba-tiba yang belajar kadang-kadang begitu mengatakan tak sesuai, menunjukkan kejahilan dia tentang agama. Kan? Saya ngajar anak murid tuan-tuan sekolah agama. Sekarang ni negeri Johor, dia balik tuan-tuan. Cuma dulu zaman saya belajar, umur saya pada ketika tu 17 tahun, 18 tahun, saya baru belajar perkara bab takluk, bahagian takluk, jenis takluk, bentuk takluk, sifat takluk. Masa tu umur saya sekitar 17 tahun, 18 tahun. Sekarang ni budak darjah 5, sekitar lebih kurang 11 tahun, belajar bab takluk, tak berdengung kepala ustaz. Bukan budak yang pening kepala, aku yang ngajar ni pening kepala. Sebab apa? Sebab apa? Sebab orang tua tak nak belajar. Orang tua tak nak pergi sekolah, tak nak belajar. Yang belajar budak-budak. Jadi aku pening kepala, macam mana nak ngajar budak ni? Kan? Tak boleh beza. Kita tanya darah haid dengan darah nifas, mana satu berlaku pada lelaki, mana satu berlaku pada perempuan. Dia boleh jawab, haid perempuan, nifas lelaki ustaz. Tiba-tiba nak suruh nak buat macam mana tuan-tuan? Ngajar je lah tuan-tuan. Nanti satu hari tuan-tuan, kalau saya berkelapangan, saya bawa kitab tu, suruh tuan-tuan tengok kitab tu. Logik tak kita belajar kitab darjah 5 tuan? Tapi kita mana nak pergi ke agama tak standard. Tua-tua nak belajar ustaz, silap itu istilah. Maka dan tidak sehelai daun pun, kata ayat ni, yang gugur melainkan Allah mengetahui. Tu belum cerita lautan dan daratan. Dan laut dekat darat ni Allah Ta'ala tahu. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Sebiji benih ni dia bercambah. Kan? Musim tak ada kerja. Apa tu? Ada orang bagi ikan apa tu? Beta. Ikan pelaga tu kan? Apa nama? Ikan apa? Ikan, kalau dulu kita panggil ikan tepala kita berkilat je kan. Jadi orang bagilah. Bila orang bagi anak-anak, kita tengok anak kita boleh. Tengok lawa-lawahnya ikan tadi. Saya duduk pelik, kenapa ikan ni dia bila buat buih ke atas, kemudian betina tu dia bertelur kat buih tu. Orang kata angkat anak ibu dia ustaz. Fasal pula angkat. Kalau tak angkat ibu dia, maka ibu dia makan anak. Oh gitu pula. Bapak pula jaga anak. Betul, bayangkan bagaimana banyaknya bila dia letah tu dalam tempoh sehari 2 hari. Banyak betul tu. Punya hebatnya Allah Ta'ala, sebegitu besar makhluk tu, mata dia tu besar mana? Tak payah banyak lah, macam saya cakap dululah, tungah tu buah pinggang ni besar mana?
Cuba tuan-tuan fikir, jantung dia besar mana? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma? Tuan-tuan tahu tak tengok tu? Itu spesies yang oren tu tuan. Jaga-jaga tu, ganas tu tuan. Ganas tu. Wallahu a'lam. Dan tidak jatuh sebiji benih pun dalam kegelapan bumi ni kata Allah. Melainkan tidak suatu pun yang basah atau yang kering, melainkan semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, iaitu Lauh Mahfuz. Kalau tuan-tuan baca surah Al-Hadid, tuan-tuan baca satu demi satu ayat daripada surah Hadid. Bermula daripada ayat mungkin 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dalam ayat ke-17 lebih kurang, 17, 18, Allah Ta'ala tanya kepada manusia, alam ya'ninil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah sampai masa bagi orang yang dah beriman ini untuk secara khusyuk mengingati Allah Ta'ala? Umur dah kalau 40 ni tuan-tuan, kalau boleh umur dah 40, pastikan setiap perbuatan kita semua penuh dengan amal ibadat. Dia kena niat kerana Allah Ta'ala, niat kerana Allah, supaya semuanya jadi amal ibadat. Umur 40, umur Allah Ta'ala tanya, belum sampai lagi ke? Bila lagi nak sampai? Sedihnya tuan-tuan, semalam bila berlaku kematian, nak cari orang mandikan jenazah tak ada. Nak jadikan mandikan jenazah tak ada. Sampai masa nak semayangkan jenazah ni, tertunggu orang, tertunggu orang. Halo, sedihnya saya tengok. Baik, kalau hari ni di sini kita alhamdulillah, kan suasana kampung berat tuan-tuan. Suasana bandar alhamdulillah ramai. Pesisian bandar, sekitar bandar macam tempat tuan-tuan ni ramai. Kampung ni alah, kadang-kadang setengahnya tuan. Betul yang saya cakap tadi, yang saya kata 2 orang tu kampung lah tuan. Dah maaf cakap lah tuan. Kita tak sebut kat mana tuan. Wallahualam. Okey, saya pergi baru ni satu masjid tuan. Pun tak cakap juga kan tuan-tuan. Jangan tanya masjid mana ustaz. Masjid mana? Anak muda seorang aja tuan. Sici, kata orang Jawa. Seorang aja. Itu pun jadi imam. Kali ni betul-betul buat penjarakan sosial. Lebih kurang 20 meter seorang. Tuan-tuan boleh agak lah masjid mana. Aku tak sebut masjid mana. Tapi 20 meter seorang. Tiang sana satu, tiang sana satu. Tiang sana satu, tiang sana satu. Kalaulah semua masing duduk dekat tiang 20 meter, aku nak ngajar macam mana? Cakap kan kecil hati tuan-tuan, tak cakap kan tak kerti sampai mati. Balik yang kelima. Orang yang disembah selain daripada Allah dan dia diredai dilakukan penyembahan itu kepada dirinya. Ada orang ini pun akan membawa kepada rosak akidah dia. Iaitu orang yang disembah selain daripada Allah. Dipuja dia. Diminta dia dipuja selain daripada Allah dan meredai, dan dia meredai dilakukan penyembahan itu kepada dirinya, sebagaimana firman Allah itu masuk dalam tagut juga. Wa may yaqulu minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannama kadzalika najzil zalimin. Dan barang siapa di antara mereka yang mengatakan sungguhnya aku adalah Tuhan selain dari Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan neraka Jahannam. Ada ke ustaz orang ngaku jadi Tuhan ustaz? Jangan lupa ayapan. Cuma dia tak ngaku Tuhan takbir langit lah. Dia ngaku dia kata Tuhan langit. Ada juga yang ngaku. Tuan-tuan buka Quran, relevannya Quran ni tuan-tuan. Jangan bila baca Fir'aun, ini Fir'aun ustaz. Macam saya cakap dalam surah At-Tahrim. Ada orang cakap dengan saya gitu dekat masjid, ustaz, macam mana orang dekat rumah dekat masjid tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau ustaz. Apa nak pelik? Nabi Musa duduk dalam istana Fir'aun lama. Fir'aun tak dapat iman. Isteri Nabi Nuh masuk neraka, isteri Nabi Lut masuk neraka, isteri Fir'aun pula masuk syurga. Ingat apa tuan-tuan? Ini nikmat kurniaan Allah. Dan adakah dia kata aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan neraka Jahannam. Dia ngaku di Tuhan. Yang ikut pun kata iktiraf dia sebagai Tuhan. Kan ramai pengikut tuan. Ramai pengikut ayapan marin kan. Ingat tak tuan? Ngaku jadi Nabi. Adakah orang ngaku jadi Nabi ustaz? Tak ingat ke dulu tuan-tuan dekat mana kat Selangor yang ngaku jadi Nabi akhirnya letak jawatan? Kan? Bila Quran ni disebut relevan. Macam saya cakap dengan tuan-tuan belajar,
Orang Arab jahiliah. Orang Arab jahiliah, bila baca Arab jahiliah, kita faham orang Arab jahiliah bodoh zaman-zaman Nabi. Zaman-zaman Nabi tu orang Arab jahiliah zaman bodoh dulu. Kita baca. Saya nak tanya, hari ni ada tak orang Melayu jahiliah? Ada tak? Ada tak orang bangsa hari ni jahiliah yang sembah patung, yang sembah tak pekon dan sebagainya, yang minum arak, yang berzina? Itu amalan jahiliah lah tu. Kan? Amalan jahiliah dulu ni berkaraoke ke tuan-tuan? Kita kena fahamlah amalan jahiliah tu masih yang dikatakan amal jahiliah tadi ialah amal minum arak, berzina, berjudi dan sebagainya. Itu amalan-amalan jahiliah. Sampai hari ni ada. Sebab itu saya cakap dengan tuan-tuan tempoh hari yang kita baca, kita tafsir dekat Masjid Jami' Bandar Muar tadi. Demikian lagi kami beri balasan kepada orang yang zalim. Jadi kalau ada orang mengaku diri dia sebagai Tuhan, jangan kita pula iktiraf. Kita pula beri iktiraf. Sekaligus kita dapat. Dan ketahuilah, kata dia, wahai saudaraku, bahawa seorang itu tidak beriman kepada Allah dalam erti kata yang sebenar, melainkan dia mesti juga mengkafirkan, mengingkari taghut. Dia bukan sebagai Islam sebenar, melainkan dia satu, tapi dalam bab kafir dia kena kafir. Jangan kita samakan pula. Kita boleh kata semua agama sama, semua agama menuju ke syurga. Salah. Agama yang Allah Ta'ala akui, inna dina indallahil Islam. Jangan pula kita kata semua agama ni sama, Ustaz. Semua agama menuju ke syurga. Buang terbiat apa? Itu bahasa kasarnya, tuan-tuan. Jadi kita berhenti sampai situ sahaja, tuan-tuan. Nanti kita sambung kepada bab yang ketiga, iaitu memelihara diri dari sebarang bentuk syirik dan menutup segala lubang yang menuju ke arahnya. Syirik pula. Ingat tak saya kata kemarin, bila kita sembahyang, kita ambil uduk, kita jaga daripada perkara yang membatalkan uduk. Kita jaga daripada perkara yang membatalkan uduk. Kita sembahyang daripada perkara makruh, daripada perkara-perkara yang tertentu kita jaga yang membatalkan sembahyang. Maka bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita kena jaga dari 5. Yang pertama, kena jaga daripada syirik. Apa dia syirik? Ni menyentuhkan Allah. Yang kedua, kena jaga daripada kufur. Jangan ingkar. Jangan ingkar. Yang ketiga, kena jaga daripada fasik. Kena jaga daripada fasik. Yang keempat, kena jaga daripada munafik. Dan yang kelima, kena jaga daripada bid'ah. Ulang sekali lagi. Kalau sembahyang, kita jaga daripada perkara-perkara makruh. Semalam dia cakap dengan saya, bila nak buka tabih ni, boleh buka tabih ke Ustaz? Yang ni tak boleh, yang ni kata tak boleh, yang ni boleh kata tak boleh. Saya kata dalam kitab sebut, dalam kitab kata, seorang lelaki boleh tengok orang perempuan, dan perempuan boleh tengok orang lelaki dalam keadaan tidak berdosa. Ada 4 keadaan, saya kata. Yang pertama, kita tengok orang perempuan, perempuan tengok kita tak berdosa. Jadi semua takut nak buka pintu ni kan, tutup rapat, nyengah-nyengah Ustaz. Oh kan? Ada ke kat sini orang perempuan kenyit Ustaz kat depan ni? Ada ke? Berterbiat apa? Satu, murid tengok guru, guru tengok murid. Murid tengok guru, guru tengok murid. Boleh? Satu, dibolehkan. Yang kedua, kalau tak, cikgu cakap faham? Faham? Faham tak? Faham tak? Murid kat sana. Kena tengok. 2, doktor merawat pesakit. Tak berdosa. Doktor dia tengok pesakit, dia nak belah. Kalau dia tak tengok, dia belah. Nak belah tangan, terbelah kepala, mati pula orang. Doktor rawat pesakit boleh. 3, dalam urusan pinang meminang. Tengok tapak tangan, tengok muka. Tak puas hati tengok lagi, tak puas hati tengok lagi. Biar betul-betul. Kan? Tengok-tengok, bila setuju rupa gigi sebatang pun tak ada. Tahu kita pada ketika tu. Kan, tengoklah muka dia, tengok muka dia. 3, masa berpinang. Yang keempat, ketika mana berjual beli. 1, guru tengok murid, doktor merawat pesakit, pinang meminang. Dan keempat, ketika berjual beli. Jual beli ni kita boleh tengok muka dia, tengok muka kita, kita tengok. Kalau tak, kita ulur duit, orang lain kebas. Jadi boleh tengok pada ketika tu. Itu dalam bab fiqah. Lepas tu datang sekali lagi seorang lagi, dia pun duduk kuliah. Dia kata kalau kita ke bumi. Saya kata kenapa tak ke bumi kat depan? Kalau jauh kita ke bumi Ustaz, pahalanya lebih besar. Aku jumpa mana pula tu?
Pasal ustaz tambahan, ustaz Google Meet nama dia tu. Ni payah juga kadang-kadang. Saya diam aja, tapi bila diulang 2-3 kali, saya kata berdasarkan kepada dalam kitab Matla'ah Badrin, makruh kita pindahkan seorang yang mati satu tempat pindah lebih jauh. Faham? Kecuali kalau tempat itu dah penuh. Dekat Mekah sana dah penuh tempat itu. Kalau boleh dia mati situ, kebumikan situ. Tengok Arundin, almarhum Arundin, dia meninggal dekat UK, dia kebumikan dekat mana? UK. Sebaik-baiknya begitu, tempat dia meninggal dunia tu tadi kan. Tapi kan kadang-kadang kita ni cakap kan kecil hati, tak cakap kan tak kerti sampai mati. Wallahu a'lam, tuan. Jadi kita berhenti yang tadi saya sebut. Bila kita dah beriman, 5 benda kita kena jaga. 1 daripada kufur, 2 daripada fasik, kufur, syirik, 3 daripada fasik, 4 daripada munafik, 5 daripada bid'ah. Ni kena faham. Kita kupas lain kali lah tuan. Dalam bab bid'ah ni panjang perbahasan dia. Cuma ulama letakkan bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Saya tak nak bahas dalam bab itu, tapi panjanglah kan. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tak baik. Yang baik kita terima, yang tak baik itu yang kita tolak. InsyaAllah panjang usia kita menyambung kembali pada minggu hadapan, next week. Wallahu a'lam. Saya rasa tak ada kemusykilan. Ada nak tanya ke? Tak ada. Saya dah agak semua faham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairal dzikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Pinjam kitab. Nak pinjam kitab. Saya pinjam ke mana? Kasih. Ke mana? Kalau kereta mana dah.